orang yang berbangga dengan ibadah yang dia lakukan sewaktu dia hidup, itulah orang yang bodoh, kata Imam Al-Ghazali. Sebab apa dia? Sebab dalam banyak-banyak ibadah yang kamu buat, kamu tidak tahu yang mana satu yang Allah Ta'ala nak terima. Tak tahu. Tadi tuan-tuan semayang maghrib, saya semayang di homestay, tuan-tuan semayang di masjid. Tuan-tuan semayang maghrib, petang tadi semayang asar, tengah hari tadi semayang zuhur, pagi buta tadi semayang subuh. Dalam 4 waktu yang tuan-tuan dah salat, saya alhamdulillah cukup dah 5 jamak. Tuan-tuan ada jamak pula. Dia kata, saya pun alhamdulillah Ustaz, saya pun dah jamak tadi. Hang ni Syiah ke Wahabi? Teruk sangat ni. Saya dah cukup 5 waktu dah hari ni. Hutang saya dengan Allah dah settle. Tuan-tuan belum. Dalam 4 waktu yang tuan-tuan semayang tadi, ayah-ayah sekalian, yang mana satu yang Allah Ta'ala nak terima, kita tak tahu. Cuba kamu, yang mana satu yang Allah Ta'ala nak terima? Bagi tahu saya. Subuh, tak tahu saya nak cakap pun saya tak erti Ustaz. Tuan-tuan boleh faham bahasa saya tak? Boleh faham tak? Terangkan dengan Kedah sebelah menyebelah ya. Saya antara sebab saya malas nak datang ceramah Jejong ni tuan-tuan, sebab bahasa antaranya. Antara punca utama ni sebab bahasa. Saya tak erti nak cakap Terengganu ni tuan-tuan. Saya cakap Kedah, tuan-tuan faham, tak faham sudahlah. Siapa suruh tuan-tuan jemput saya mari? Saya pula orang yang istiqamah, bukan jenis munafik. Ada orang dia duduk di Kedah, dia mari Kelantan, dia cakap Kelantan. Dia mari Terengganu, dia cakap Terengganu. Saya tak ada tuan-tuan ni. Di mana pun saya pergi ceramah, saya tetap mempertahankan kekedahan saya. Tuan-tuan faham, tak faham sudah. Ada orang dia duduk di Kedah, dia mari cuti di Kelantan, dia nak cakap Kelantan. Makcik tu dengar pergi patah kursi, terkejut. Dia pergi ke pasar Siti Khadijah, dia kata, makcik bagi buah pelai 3 kilo. Tak terkejut orang tu tuan-tuan. Cik tu kata, pelai pokmu. Dia kata, ada buah pelai. Buah pauh duk buah pelai. Lah kali dapat pelai pokmu, dia kata. Dalam banyak-banyak ibadah kita, yang mana satu yang Allah Ta'ala nak terima, kita tak tahu. Sebab tu jangan sombong, jangan takabur, jangan rasa besar diri dengan ibadah yang kamu buat. Kerana apa dia? Dalam banyak-banyak ibadahmu, kamu tidak tahu yang mana satu yang Allah Ta'ala nak terima. Ini kata-kata daripada Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Sebab tu Imam Ghazali kata, setiap kali kamu buat ibadat, selepas kamu melakukan ibadah, 2 perasaan jangan lekang daripada diri kamu. Ni saya nak ajak adik-beradik saya di Hulu Besut ni tuan-tuan. Setiap kali kita buat ibadah ni pakcik, makcik, ibu ayah sekalian, 2 benda yang kita jangan lekang daripada diri kita. Yang pertama sifat al-khawf, takut. Takut apa dia? Ibadah kita tak sempurna. Takut apa dia? Ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Sebab tu Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala kata, perasaan yang pertama kamu kena bawa selepas kamu melakukan ibadah, yang pertama itu apa dia? Al-khawf. Kamu kena takut kepada Allah. Takut ibadah kita Allah Ta'ala tolak, Jahannam sajalah tuan-tuan oi. Kalau Allah Ta'ala tolak, Jahannam saja ibadah kita ni. Yang kedua, warraja, makna mengharap kepada Allah menerima ibadah kita. Sebab kita tak tahu. Kadang-kadang dalam ibadah kita dia datang perasaan riak. Ada tak? Ada tak? Yang Nabi diriwayatkan, Nabi ketika satu hari Nabi habis sembahyang asar. Habis sembahyang asar, Nabi duduk dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in di Masjid Quba. Ada dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, dia mengatakan hadis tersebut ketika Nabi salat asar di Masjid Quba di Madinah. Tuan-tuan yang ada duit pergi buat ibadat umrah, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah. Sampai di Madinah, dia ada satu masjid, nama dia Masjid Quba.
Habis Nabi buat ibadat, Nabi sembahyang asar di Masjid Quba tu. Nabi duduk dengan para sahabat ridwanullah. Nabi kata dekat para sahabat, Nabi kata apa dia? Nabi kata yang aku paling bimbang kena kepada hampa ni, Nabi kata, suatu penyakit yang menimpa kamu semua yang paling aku bimbang. Apa dia penyakit tu? Penyakit riya, yang disebut sebagai syirik kecil, Nabi kata. Yang aku bimbang kepada kamu ni, Nabi kata, wahai para sahabatku sekalian, aku bimbang kepada kamu, takut-takut kamu terkena penyakit syirik kecil, asyirkul asghar, dalam hadis tersebut, penyakit syirik kecil. Sahabat pun dengar-dengar, dia tanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa dia penyakit syirik kecil tu? Nabi kata, riya. Buat ibadat nak tunjuk ke orang, buat ibadat nak beritahu dekat orang, buat ibadat nak khabar ke orang. Boleh lah sikit-sikit khabar tu, betul kan? Khabar. Kalau kedai dia panggil habaq. Ni penyakit yang ada hari ni, tuan-tuan. Yahudi bagi binatang, ni mula keluar dah binatang. Sini dia panggil nate. Dia terkeluar kedah juga, nak buat macam mana tu. Tak maaf lah tuan-tuan kalau saya terkeluar ni. Yahudi bagi binatang ni sebiji ya, habis lingkup kita. Duduk dalam masjid, dia ambil gamak sejadah, dia letak tasbih selungguk tu, tanggap perak. Alhamdulillah masih diberi peluang untuk menunduk bersujud kepadanya. Mana bapa ni mula ni? Yang nak bagi tahu dekat siapa ni? Ni masalah kita hari ni. Buat ibadat nak cerita dekat orang, buat ibadat nak bagi tahu dekat orang. Ni kita hari ni. Dia boleh baca Quran, dia letak tangan dia atas Quran, dia tekan gambar perak, menyelusuri kalamu ya Allah, padahal haram tak baca pun. Ambil Quran, tangkap gambar, letak balik dekat rak. Tuan-tuan ingat, saya tak tahu perangai orang hulu besut ni serupa dengan orang di Kedah tu. Dia ambil Quran, dia tegak gambar, dia letak balik. Ni masalah ni. Dia bagi yang ni ya tuan-tuan, lingkup habis. Daripada jemaah sampai ustaz yang nak ngajak, lingkup. Weh tuan-tuan, yang kata Yahudi ni cukup cekap nak merosakkan kita. Dia mai penyakit ni, dia mula mari. Penyakit apa? Nak cerita kepada orang tentang kebaikan yang dia buat. Ni masalah ni. Ni yang Nabi kata yang aku paling bimbang kena kepada umat aku ni, apa dia? Penyakit syirik kecil. Penyakit syirik kecil. Sebab tu jom, saya nak ajak tuan-tuan, kita bersihkan diri kita semua, ibu ayah sekalian. Saya nak beritahu, bersih diri kita daripada penyakit syirik kecil ni. Bersihkan diri kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini yang Imam Al-Ghazali kata, sifat yang kedua kena ada dalam diri kita ni, apa dia? Ar-raja, mengharapkan segala ibadah yang kita lakukan kepada Allah diterima olehnya. Mudah-mudahan kedatangan kita malam ni, kehadiran kita malam ni, kebersamaan kita pada malam ni dinilai sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu muqaddimah.